Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini Cikgu nak kongsikan atau memberi tunjuk ajar berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 2.2 pemfaktoran di bawah bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Baik, tanpa melengahkan masa kita terus pergi kepada bentuk soalan dan kita jawab sehingga dapat jawapan yang betul lah. Okey, baik. Senaraikan semua faktor sepunya dan nyatakan FSTB iaitu faktor sepunya terbesar bagi sebutan algebra yang berikut. Okey, kita tengok contoh. Okey, 5RS 10S. Jadi dia senaraikan ke semua faktor bagi 5RS dan juga faktor bagi 10S. Okey, 5RS 1 darab 5RS. 5 darab RS sama dengan 5R darab S, 5S darab R. Okey, 10S sama dengan 1 darab 10S sama dengan 10 darab S darab 2 sama dengan 2 darab 5S sama dengan 5 darab 2S. Jadi bila tengok kepada dia punya faktor tu yang mana yang faktor sepunya, kita tengok 1, 5S dengan 5S. Faktor sepunya terbesar, maksudnya faktor yang paling besar tu, okay, 5S. Okay, yang paling besar, yang faktor sepunya terbesar. Ataupun kaedah kedua, kita nak tahu faktor sepunya terbesar, kita gunakan bahagi macam ni. 5RS, 10N ni bahagi dengan, mula-mula bahagi dengan 5. Bagi dengan 5, 5RS bagi 5 dapat RS, 10S bagi 5 dapat 2S. Lepas tu dia bahagi dengan S, RS bagi S dapat R, 2S bagi S dapat 2. Jadi lepas tu tak boleh nak bagi lah sebab tak ada faktor yang sepunya. Jadi kita baca daripada atas ke bawah, 5S tu adalah FSTB. Okay, kita panggil pembahagian berulang lah. Baik, pergi kepada soalan. Okay, 6M dengan 15N. Okay, kaedah yang sama. Okey, kita senaraikan dulu faktor bagi 6M. Okey, 1 darab dengan 6M. Apa saja ungkapan algebra atau nombor, dia punya faktor mesti ada 1. 1 adalah faktor bagi semua nombor ataupun ungkapan algebra. Okey, sama dengan 6 darab dengan M. Lepas tu sama dengan 2 darab 3M. 3 darab 2M. Ada lagi tak? Okey. Yang 15N ni sama dengan 1 darab 15N sama dengan 15 darab dengan N. Lepas tu 3 darab 5N. 5 darab 3N. Okey, faktor sepunya terbesar. Okay, sekarang ni faktor sepunya dia kita dah senaraikan. Okey, faktor sepunya terbesar 5 3N. Jadi kita tengok kat sini 3. Okey. Maksudnya yang paling besar 3 lah. Jadi kita tulis kat situ FSTB. Faktor sepunya terbesar sama dengan 3. Okey, selesai nombor 1.
Kita pergi kepada soalan nombor 2. Cara yang sama kita senaraikan faktor bagi setiap ungkapan ni lah. Okay. 9R sama dengan 1 darab 9R. Lepas tu 9 darab R. Lepas tu 3 darab 3R. Okey, itu saja kot. Okey. Okey, untuk 21 RS sama dengan 1 darab 21 RS sama dengan 21 darab RS. Lepas tu 3 darab 7 RS. 7 darab 3 RS. 3R darab 7 S. 3S darab 7R. Banyak ni. Okey. Ada lagi ya? Biar rekod. Okey. Lepas tu sepunya terbesar. Okey, yang ni 3R paling besar. 9R. Ini 9R tadi. Okey, 3R. Okey, ni ada 3R. Jadi faktor sepunya terbesar untuk 9R dengan 21 RS. 3R lah depan dia. Okey, FSTB sama dengan 3R. Okey, selesai nombor 2. Pergi pada nombor 3. Okey, 4H sama dengan 1 darab 4H. Okey. Lepas tu 4 darab H. Lepas tu 2 darab 2H. Okey. Ni kot. Okey, 8 HK sama dengan 1 darab 8 HK. 8 darab HK. Lepas tu 2 darab 4 HK. 4 darab 2 HK. Lepas tu 2H darab 4K. Satu lagi 2K darab 4H. Okey, ada lagi ya? H. Okey, 8K 8H 8H darab K. 8K darab H. Okey, banyak juga tu. Okey, baik, kita tengok FSTB yang sepunya saja. Sepunya yang paling besar. Kalau 4H ni paling besar, faktor paling besar 4H. Kat sini ada tak 4H? Okay, ada. Jadi sepunya paling besar adalah 4H lah. Kita tengok yang sama. Faktor sepunya yang sama yang paling besar untuk kedua-dua bersama ungkapan algebra tu. Okey, jawapannya 4H. Okey. Seterusnya soalan nombor 4. Ada 3 ungkapan kat sini. Ungkapan
ataupun sebutan algebra tu. Mula kita cari untuk 5 mn. Okey, 5 mn sama dengan okey 1 darab 5 mn sama dengan 5 darab mn. Lepas tu 5m darab n. Lepas tu 5n darab m. Okay. Lepas tu 15m kuasa 2 tu sama dengan 1 darab 15m kuasa 2 sama dengan 15 darab m kuasa 2 sama dengan 15m darab m. Okey. Lepas tu 3 darab 5m kuasa 2. Lepas tu 5 darab 3m kuasa 2. 3m darab 5m. Okey. Selesai kot itu. Baik. Seterusnya untuk 20 mn kuasa 2. Okey, kita senaraikan faktor dia 1 darab mn kuasa 2 sama dengan tidak pula 1. Okey, baik. 1 darab 20. Okey, mn kuasa 2. Okey, lepas tu sama dengan 20 darab mn kuasa 2. Lepas tu sama dengan 20 m darab n kuasa 2. Lepas tu 20 n kuasa 2 darab m. Okey, lepas tu 20 mn darab n. Itu lagi 20 n darab mn. Lagi 4 darab 5 mn kuasa 2. Panjang ini. Okey, mn kuasa 2. Okey, kalau kat sini kalau yang ni nak agak panjang kita tengok kat sini. Okey. Antara 5 mn dengan 15m kuasa 2 tu yang paling besar adalah yang ni 5m kuasa 2, yang ni 5m kuasa 2 tak ada. Yang ni 5m. Jadi kat sini kita tengok 5m. 5m tak ada, 5m ada. Okey, 5m. Kat sini pun akan ada 5m. Okey, sama dengan okey, ni ada lagi ni 4 darab 5
Mn kuasa 2, lepas tu 5 darab okey, sama dengan 5 darab 4 Mn kuasa 2. Okey, ada tak 5M kat situ? Sama dengan, okey, sekarang ni kita ambil 4 N kuasa 2 darab dengan 5M. Jadi ada 5M lah kat sini. Okey. Okey, jadi kita akan jumpa dia punya FSTB tu sama 5M. Jadi FSTB sama dengan, kita akan jumpa lah, kita buat senarai ni, dia panjang lagi lah sebenarnya untuk yang 20 mm kuasa 2 ni. Jadi untuk FSTB untuk ketiga-tiga tu 5M. Okey, baik. Kalau kita nak pastikan lagi, kita buat pendaraban berulang. Untuk 3 sebutan algebra ni kita akan dapat 5M juga. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 11. Fakturkan ungkapan algebra yang berikut. Okey. Seperti yang kita faham, pemfaktoran ni dia songsang kepada kembangan. Jadi kalau kita nak tahu FSTB, kita buat pembahagian berulang. Okay, kita terus pergi kepada soalan. Okay, kita buat faktoran. Okay, 8 tambah 12I. Faktor sepunya bagi 8 dengan 12. Okay, sama dengan, okay, kalau kita buat pendaraban berulang. Okay, 8 tambah 12I. Okay, kita buat pendaraban berulang. Mula-mula kita nak bagi dengan berapa? Bahagi dengan 4. Okey, 8 bahagi 4 dapat 2. Okey. Bertambah 12I bagi 4 dapat 3I. Okey, bila dapat 2 tambah 3I, kita dah tak boleh nak bahagi dah. Okey, tak boleh nak bahagi. Jadi FSTB dia 4 kan. Okey. Jadi FSTB adalah 4. Okey. FSTB dia 4. Jadi dia punya persamaan, kita letakkan 4 tu dekat luar. Jadi baki dia ni 2 tambah 3I tu letak dalam kurungan. Okey, selesai untuk soalan nombor 1. Nombor 2. Okey, guna pendaraban berulang juga. 5 pendaraban pula. Pembahagian berulang. Okey, 5H tambah HK. Kadang-kadang tersasul, biasalah. Banyak istilah. Okey, 5H tambah HK. Jadi, dia punya faktor sepunya ada, kita bahagi dengan H. Okey, 5H bagi H dapat 5. Operasi dia sama tambah. Okey, HK bagi H dapat K. Jadi, tinggal bagi macam ni lah. Jadi, FSTB dia tu okey. FSTB dia H. Jadi, untuk jawapan dia, kita letakkan H dekat luar. Dalam kurungan tu, baki dia tu 5 tambah K. Okey. Seterusnya nombor 3, cara yang sama. Pembahagian berulang. 10P tolak 2P kuasa 2. Okey. Mula-mula kita bahagi dengan, nak bagi dengan apa? Bagi dengan 2 lah, paling kecil. 2P kan. Mula bahagi dengan 2 dulu. Okey. 2 bagi 10P bagi 2 dapat 5P. Tolak P. Okey, tolak P kuasa 2. Lepas tu kita bahagi dengan P pula. Okey. Jadi 5P bagi P dapat 5. P kuasa 2 bagi P. P. Okey, jadi bacaan dia ni FSTB dia tu
faktor sepunya terbesar, kita baca atas ke bawah sama dengan 2P. Jadi jawapan dia kita letakkan 2P ni dekat luar. Dalam kurungan tu baki dia ni 5 tolak P. Okey. Selesai nombor 3. Okey, nombor 4. Kaedah yang sama. Okey, 15 X Y kuasa 2 tambah 9 X Y Z. Okey. Buat pembahagian berulang. Okey, mula-mula 15 9 bahagi dengan 3. 3 bahagi 15 SY kuasa 2 bahagi 3 dapat 5 X Y kuasa 2 tambah 3 X Y Z. Okey, nombor dah tak boleh nak bagi sebab tak ada nombor yang sepunya. 5 dengan 3 tak boleh nak bagi dah. Okey, lepas tu X bagi dengan X. 5 SY kuasa 2 bagi X tinggal 5 Y kuasa 2 tambah 3 YZ bahagi dengan X. Jadi tinggal 3 YZ. Jadi ada lagi dia punya faktor sepunya Y. Jadi Y bagi dengan 5Y kuasa 2 bagi Y dapat 5Y tambah 3Z. Jadi FSTB dia yang ni lah 3SY. Sama dengan 3SY. Okey, jadi jawapan dia kita letakkan 3SY itu dekat luar. Okey, lepas tu dalam kurungan tu baki dia ni 5Y tambah 3Z. Okey. Selesai. Soalan 4, soalan 5. Okey, kita banyakkan latihan, banyakkan soalan, insya-Allah kita akan faham berkaitan dengan cara nak pemfaktoran ni menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, baik. Pembahagian berulang. Okey, 8 dengan 2 faktor dia, faktor sepunya terbesarnya 2. Jadi 8 mm bagi 2 tinggal 4 mm. Okey, tolak. Okey, 2 M kuasa 2 N. Jadi bahagi tinggal M kuasa 2 N. Lepas tu tengok dia punya faktor untuk kedua-dua persamaan ni. Mula kita bahagi dengan M. 4 MN bagi M tinggal 4N. Okey, tolak M kuasa 2N bagi dengan M tinggal MN. Lepas tu ada lagi dia punya sebutan yang sama apa, faktor sepunya terbesar yang sama kat sini N. Okey, 4N bagi N dapat 4. Tolak MN bagi N tinggal M. Jadi yang terakhir tinggal baki yang ni. Jadi FSTB kita baca daripada atas ke bawah 2mm. Okey, jangan baca daripada bawah ke atas pula, jangan terbalik. Okey, baca daripada atas ke bawah. Jadi FSTB dia 2mm. Jadi jawapan dia kita letakkan 2mm ni dekat depan. Okey. Lepas tu dalam kurungan tu baki dia ni 4 tolak M. Okey, selesai. Seterusnya nombor 6, kaedah yang sama. Okey. 4 RS tolak 16 S kuasa 2 tambah 20 ST. Okey. Pembahagian berulang. Okey, mula-mula 4 negatif 16 dengan 20. Dia punya faktor sepunya terbesar, faktor sepunya dia 4. Okey, 4 RS bagi 4 tinggal RS. Negatif 16S kuasa 2 bagi 4 tinggal negatif 4S kuasa 2. Positif 20 ST bagi 4 tinggal positif 5 ST. Okey. Lepas tu bahagi lagi dengan
Okey, dia punya yang sepunyanya adalah S. RS bagi S tinggal R. Negatif 4S kuasa 2 bagi S tinggal 4S. 5ST bagi S tinggal 5T. Okey, bagi dia yang lah terakhir yang itulah. Jadi FSTB faktor sepunya terbesar kita baca daripada atas. Okey, 4S. Okey, 4S Jadi jawapan dia akan jadi 4S dalam kurungan. Okey, ambil yang baki dia tu R tolak 4S tambah 5T. Tutup kurungan. Okey, selesai nombor 6, nombor 7. Okey, kaedah yang sama. 8 DEF tolak 6 I kuasa 2 F tolak 14 T kuasa 2 I. Okey. Buat pembahagian berulang. Okey. Tengok nombor dia 8, negatif 6 dengan negatif 14. Okey. 2 kan, nombor 2. Sebenarnya dia 2. Okey, 8 DEF bagi 2 dapat 4 DEF. Okey, tolak 6 I kuasa 2 F bagi 2 jadi tinggal 3 I kuasa 2 F. Okey, tolak 14 D kuasa 2 I ni. Jadi 14 bagi 2 jadi tinggal 7 D kuasa 2 I. Okay, lepas tu bahagi dengan yang faktor sepunya dia I. Okay. 4 DEF bahagi I dapat 4 DF. Tolak, okey, 3 I kuasa 2 F bagi I tinggal 3 EF. 7 D kuasa 2 I bagi I tinggal 7 D kuasa 2. Jadi dia punya faktor sepunya terbesar. Kita baca daripada atas ke bawah ni 2I. Jadi jawapan dia dekat bawah sekali. Kita letakkan 2I dekat depan sekali. Dalam kurungan tu kita ambil baki dia. Okey. 4 DF tolak 3 EF. Okey, tolak 7 D kuasa 2 tutup kurungan. Okey, selesai. Okey, kita terus pergi kepada muka surat 12. Okey. Faktorkan ungkapan algebra yang berikut. Okey, baik. Ada beberapa contoh dekat sini di mana dia menggunakan beberapa kaedah untuk pemfaktoran. Okay, kita dah sentuh dalam video penerangan sebelum ni. Okey, kalau yang A ni, contoh A ni dia gunakan kaedah menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, 9K kuasa 2 tolak 16. Okey, 9K kuasa 2 dia tukar kepada 3K kuasa 2. Tolak, okey, 16 tu tukar kepada 4 kuasa 2. Jadi dia persamaan akan jadi 3K tambah 4, 3K tolak 4. Macam itulah dia guna tips yang ni, rumus yang ni. Okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B darab A tolak B. Ini kaedah yang pertama yang digunakan lah. Okey, yang B ni dia menggunakan kaedah pendaraban bersilang. Di mana mula-mula dia tengok nombor belakang ni 36 ni. Kata dia tentukan yang mana pendaraban faktor bagi 36 tu. Ada beberapa faktor kat sini, positif 6 darab positif 6 dapat 36, positif 36. Negatif 6 pun dapat positif 36. Positif 94 darab positif 4 pun, okay, positif 9 darab positif 4 pun dapat 36. Negatif 9 darab negatif 4 pun dapat 36. Yang mana satu yang orang kata bila kita letakkan dekat darab silang ni, dia akan dapat hasil tambah negatif 12H. Jadi, yang dipilih dekat situ adalah negatif 6 dengan negatif 6. Okay, H darab A dapat H kuasa 2, betul dah?
Okey, lepas tu negatif 6 darab negatif 6 betul dah dapat positif 36. Okey, bila buat pendaraban bersilang H darab negatif 6 dapat negatif 6H. Yang ni pun dapat negatif 6H. Kita tambahkan yang ni negatif 6H tambah negatif 6H jadi negatif 12H. Jadi sama dengan tengah. Jadi betul lah. Dia punya faktor tu negatif 6 dengan negatif 6 tu betul. Jadi rumus yang digunakan yang ni. Okey, tips yang digunakan yang ni. Okey. C. Ini kalau melibatkan bentuk soalan yang kita panggil apa menggunakan faktor sempurna dalam 4 sebutan algebra. Okey. Dia tengok dia punya faktor sempurna. Katakan 6AB tolak 8AD ni dia ada faktor sempurna dekat situ iaitu 2A. Okey, 2A kat sini. Lepas tu 2A dalam kurungan 3B tolak 4D. Manakala 3BC ni dengan negatif 4CD faktor sempurna dia C. Okay, sebab tu C kat luar, 3B tolak 4D tu dalam. Jadi kat sini kita tengok faktor sempurna 3B tolak 4D tu faktor sempurna dia. Okay. Lepas tu yang kat luar ni 2A tambah C. Sebab tu jadi macam ni. Jadi tip dia yang ni. Tiga-tiga ni kita boleh gunakan. Okay. Baik. Kita pergi kepada soalan. Okay, nombor 1. Okay, kaedah yang kita boleh gunakan. Tips yang pertama. Tips yang A tu. Okey, kita tukarkan X kuasa 2 ni. Okey, X kuasa 2 kekal. Okey, 25 tu kita tukar kepada 5 kuasa 2. Jadi jawapan kita akan jadi 2 kurungan macam ni. Okey. Jadi X kuasa 2 tu akan bahagi 2 tempat. 1X kat sini, 1X kat sini. Okey, kat sini akan jadi okey, dikatakan sini tambah 1 tambah 1 lagi tolak. Jadi 1 tambah 5 1 lagi tolak 5. Jadi dapat dia punya faktor. Okey, selesai untuk soalan 1. Soalan 2 pula. Okey, kita nak gunakan yang mana? Okey, baik. Antara 8 dengan 18 ni faktor sempurna dia 2. Okey, kita letak dekat luar 2 tu. Dalam kurungan, okey. 8 M kuasa 2 bahagi 2 tinggal 4 M kuasa 2 tolak 9. Okey. Lepas tu baru kita gunakan yang tips yang ni A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Jadi 2 ni kekal kat sini. Okey, yang dalam kurungan ni cikgu buat macam ni. Okey, 4M kuasa 2 kita tukar jadi 2M okey kuasa 2 macam ni. Tolak 9 ni tukar kepada 3 kuasa 2. Okey, menggunakan tips yang A ni, yang contoh A ni. Jadi 2 ni kekal. Okey, lepas tu yang ni bertukar kepada bentuk 2 kurungan kat situ. Okey. Jadi kita buat 2 kurungan kat sini. Okey, 2M kuasa 2 kan. Jadi 2M sebelah kiri, 2M sebelah kanan. Okey. Yang ni 3 kuasa 2 ni. Okey. Dia ada 1 tambah B, tambah 1 lagi tolak. Jadi 1 ni tambah 3. Yang ni tolak 3. Okey. Dapat jawapan dia. Okey. Selesai kat situ. Okey, ni cikgu tulis bagi nampak sikit 2M. Okey. Selesai nombor 2 menggunakan tips yang dekat contoh A ni. Okey, pergi nombor 3. I kuasa 2 tambah 16I tambah 64. Okey, jadi kita kena gunakan kaedah pendaraban bersilang ni lah. Okey, pendaraban bersilang. Faktor bagi 64. Kita nak guna yang mana? Okey. Sekarang ni I kuasa 2 macam ni. Okey, kita nak darab bersilang. Okey, faktor bagi 64. 8. 8 darab 8 positif 8. Okey.
Yang ni dapat dah I kuasa 2. Okey. Yang ni kita darab darab. Yang ni kita darab. Jadi 8 darab 8 dah dapat dah 64. Okey. Manakala kat sini yang kita darab bersilang ni. Okey. I darab positif 8 dapat 8I. Positif 8I. Okey, darab bersilang. Okey, I darab positif 8I tambah positif 8I. Yang ni kita tambah. Okey, kalau kita tambah tu dapat tak? Yang tengah-tengah tu 16I. Jadi 8I tambah 8I dapat positif 16I jugalah. Jadi dapat tu. Yang ni positif. Okey, dapat 16I jadi betul lah dia punya faktor tu. Jadi jawapan dia akan jadi letakkan dua kurungan macam ni. Okey. I itu ada 2 kan. Jadi 1I dekat kiri, 1I dekat kanan. Disebabkan faktor dia tu positif 8 jadi kita tulis tambah 8. Yang ni pun tambah 8. Okey, selesai. Okey, nombor 4. Okey, kaedah darab silang juga. Okey, Y atas, Y bawah. Okey. Y darab Y, memang dah dapat dah Y kuasa 2. Okey, sekarang ni pun kata faktor bagi 81, 9 darab 9. Okey, tapi kalau tambah dua faktor tu dapat tak negatif 18. Jadi kita ambil negatif 9 sebagai faktor dia. Okey, satu lagi pun negatif 9. Okey. Negatif 9. Okey, kita darabkan. Okey, negatif 9 darab negatif 9 dapat positif 81. Okey, dapat seperti yang atas ni. Okey, lepas tu kita darab silang. Okey, darab silang. Okey, Y darab negatif 9 jadi negatif 9Y. Okey. Y darab negatif 9, negatif 9Y. Kita tambahkan. Okey, kalau kita tambah negatif 9 tambah negatif 9Y. Jadi negatif 9 tambah jumpa negatif jadi tolak. Okey, negatif 9 tolak 9 jadi jawapan dia akan dapat negatif 18Y. Okey, jadi betul lah faktor dia tu negatif 9. Jadi kita jawapan dia tu kita buka dua kurungan. Okey, Y kuasa 2, 1Y dekat sebelah kiri, 1Y sebelah kanan. Okey, dua-duanya negatif 9. Jadi kita tulis negatif 9, okey, negatif 9. Jadi tolak 9, tolak 9. Okey, itu step by step dia lah nak bagi faham. Okey, baik. Nombor 5. Pun kena guna kaedah bersilang ni. KM, pendaraban bersilang. M. Okey, kita darab M. Okay, M darab M memang dapat M kuasa 2. Okay, lepas tu tengok kata faktor bagi negatif 10. Negatif 10, 5 dengan 2. Okay, 5, 2. Negatif 10. Jadi 5 dengan negatif 2 lah. Positif 5 dengan negatif 2. Bila kita darab ni, 5 darab negatif 2 akan dapat negatif 10. Betul dah kat sini. Okay, sekarang ni bila kita buat darab silang. Okay, darab silang. Okay. M darab negatif 2 dapat negatif 2M. M darab positif 5 dapat positif 5M. Okay. Kalau kita tambah. Okay, 5 tambah negatif 2M. Okay, tambah jumpa negatif jadi tolak. Jadi 5 tolak 2M. 5M tolak 2M dapat positif 3M. Jadi sama dengan persamaan dekat atas. Jadi betul lah faktor dia tu positif 5 dengan negatif 2. Jadi kita buka dua kurungan. Okey, M sebelah kiri, 1M belah kanan.
Jadi positif 5 kita tulis tambah 5. Negatif 2 kita tulis tolak 2. Okey, selesai. Nombor 5. Nombor 6. Okey, buat darab silang mudah. Okey. K, ini K. K darab K memang dapat K kuasa 2. Okey. Lepas tu 40 bagi 12. 4 dengan 3. Okey, kalau 4 tambah 3, 4 ada kaitan dengan 7 kan? Negatif 7. Negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 3. Bila darab 2 ni dapat positif 12. Betul tak? Okey, lepas tu kita buat darab silang. Okey, darab silang. K darab negatif 3 dapat negatif 3K. K darab negatif 4 dapat negatif 4K. Lepas tu kita tambahkan. Okey, kita tambah. Negatif 4K tambah negatif 3K. Jadi negatif positif jumpa negatif jadi tolak. Okey. Negatif 4K tolak 3K. Jadi hutang 3, hutang 4, hutang lagi 7. Jawapan dia negatif 7K. Jadi sama dengan persamaan. Bila sama dengan persamaan, betul lah tu dia punya faktor. Okey, K satu belah kiri, satu belah kanan. Dia punya faktor negatif 4. Jadi kita tulis tolak 4. Okey, satu lagi tu negatif 3. Jadi tulis tolak 3. Okey. Selesai nombor 6. Nombor 7. Okey. Masih lagi guna darab silang. Okey. 4 pi kuasa 2 tolak 6 pi tolak 10. Okey, sekarang ni dia ada perkali kat depan. Kalau soalan 3, 4, 5, 6 ni perkali dia perkali dia 1. Okey, kalau yang ni kalau ada perkali kat depan, kita kena buat faktor sepunya terbesar bagi setiap ni. Okey, baik. Nak buat pembahagian berulang pun boleh. Okey. Baik. 4, 6, 10. Faktor sepunya dia 2. 2 letak dekat luar. Okey, dalam kurungan tinggal 2 pi kuasa 2 tolak. Okey, 6 pi bahagi 2 jadi tinggal 3 pi. Okey. Negatif 10 bahagi 2 jadi negatif 5. Okey. Baik. Lepas tu yang ni kat dalam ni. Okey, kalau kita buat pembahagian berulang, okey, yang ni akan jadi, cikgu ringkaskan kat sini. Yang ni akan membentuk 2 kurungan. Okey, 2 kurungan kat situ. Okey. Ataupun kita buat macam ni. Okey, yang 4 pi kuasa 2 tu macam ni. Kita buat pendaraban bersilang. Okey, buat pendaraban bersilang lah mudah. Okey, 2 pi darab 2 pi. Okey, 2 pi kat atas, 2 pi kat bawah. Jadi kat sini memang dapat dah 4 pi kuasa 2. Okey. Lepas tu faktor bagi negatif 10. Okey. Negatif 5 dengan 2. Dia kena cuba jaya juga. Kalau cuba berjaya, berjaya. Kalau cuba gagal, kena cuba yang lain. Okey, negatif 5 dengan 2, positif 2. Okey. Kita darab, kalau negatif 5 darab positif 2, memang dapat negatif 10. Betul dah dengan sama atas. Okey, lepas tu kita buat darab silang. Okey, darab silang macam ni. Okey, 2 pi darab negatif 5 dapat negatif 10 pi. Okey, 2 pi darab positif 2, negatif 4 pi. Okey, cuba kita tambahkan. Negatif 10 pi tambah 4 pi, okey, dapat negatif 6 pi. Jadi dapat seperti persamaan atas. Jadi betul lah faktor dia. Jadi kita buat 2 kurungan. Okey.
satu 2P tu dekat kiri, 2P dekat kanan. Faktor dia negatif 5, jadi kita tulis tolak 5. Yang ni positif 2 tambah 2. Okey, selesai. Nombor 8. Okey, kaedah yang sama. Okey, 12K kuasa 2. Jadi kita buat pendaraban bersilang. Okey, 4K. Yang ni 3K. Okey, kalau kita darab, dia akan jadi 12K kuasa 2. Betul dah kat sini, sama dengan sama atas. Okey, faktor bagi negatif 6. Okey, ada banyak faktor, jadi kita kena cuba. 2 yang boleh jadi bila kita tambah tu jadi negatif 1. Negatif 2, positif 2, negatif 3. Bila kita darab, dapat negatif 6 kan. Positif 2 darab negatif 3, dapat negatif 6. Betul dah kat sini. Cumanya kalau kita darab silang, 4K darab negatif 3, 3K darab positif 2. Okay, 3K darab positif 2 dapat 6K. 4K darab negatif 3 dapat negatif 12. Okay. Tiga darab 6, jadi tambah, kalau tambah tolak. Tak dapat. Okey, baik. Kita tukar kedudukan. Okey, yang ni dia kena cuba. Okey, baik. Tukar kedudukan. Negatif 3 dekat atas. Boleh tak? Yang ni positif 2. Darab memang dapat negatif lah. Negatif 6. Okey, yang ni kalau kita darab silang. Okey, negatif 3K. 3K darab negatif 3 dapat negatif 9K. Okey, lepas tu 4K darab positif 2 dapat positif 8K. Okey, baik. Yang ni kalau kita tambah negatif 9K tambah 8K, jadi betul lah dapat negatif 1K atau negatif K, sama dengan atas. Okay, dia kena cuba macam tu. Kalau kedudukan atas bawah tak dapat, bila darab silang tak dapat seperti tengah ni, kena tukar kedudukan. Jadi bila dah tukar kedudukan dapat betul. Betul lah tu. Jadi 4K kita baca macam ni, kiri ke kanan. 4K tolak 3. Okay, lepas tu 3K ni pula baca kiri ke kanan, tambah 2. Okay, sama dengan yang ni tadi. 2P tolak 5, lepas tu 2P tambah 2. Baca kiri ke kanan. Baik, selesai yang tu. Okay, pergi pada soalan 9 dan 10 ni, kita menggunakan tips yang C ni. Okay, gunakan tips yang C. Okay, cara dia macam ni. Okay, mula-mula 3PR tolak PS ni. Okay, mula-mula kita buat kurungan macam ni. Sebab dia punya sebutan yang sama kat situ, P. Okay, lepas tu tolak. Okay, 6 QR. Okay, yang ni positif, jadi negatif letak kat luar, jadi kat dalam ni jadi negatif. Negatif QS. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, lepas tu kita buat pemfaktoran. Okay, 3PR tolak PS ni kita letakkan P dekat luar. Dalam kurungan tinggal 3R tolak S. Okay, yang ni tolak. Okay, dia punya faktor dia 2Q. Okey, 2Q letak dekat luar. Yang dalam tinggal 3R tolak S. Jadi kita nampak kat sini faktor sepunya dia 3R tolak S. Jadi jawapan dia okey, baik. 3R
tolak S tu faktor dia letak dekat depan. Jadi yang tinggal adalah P tolak 2Q. Okey. Nak letak P tolak 2Q kat depan, QR tolak S kat belakang pun sama aja. Okey. Depan dia. 10. Kaedah yang sama. Okey. Tulis dulu 5 W tambah 10 WX. Buat kurungan. Okey, tolak dalam kurungan YZ. Okey, yang ni negatif kan? Negatif tadi. Bila kita letakkan negatif dekat luar, yang dalam ni jadi positif lah. Okay, yang tu paling penting kena tahu. Macam mana jadi positif negatif. Okay, at Z. Okay. Baik. Lepas tu, yang ni kita faktorkan. Okay, 5W dekat luar. Yang dalam tinggal Y tambah 2X. Tolak. Okay, ni faktor dia. At Z. Okay, at Z. Z kat luar. Dalam kurungan tinggal Y tambah 2X. Jadi nampak tak kat situ faktor dia sama. Y tambah 2X. Jadi Y tambah 2X letak dekat depan. Yang tinggal 5W tolak Z. Okay. Ataupun nak letakkan 5W tolak Z dekat depan, Y tambah 2X dekat belakang pun sama. Tak, okay. Tak salah, sama je. Dapat markah. Okey, baik. Seterusnya muka surat 13, muka surat terakhir. Penyelesaian masalah yang melibatkan pemfaktoran. Sarah mengambil masa 8x2 tambah 2sy minit untuk menjawab 4x soalan dalam satu ujian matematik. Berapakah purata masa dalam minit yang diambil untuk menjawab satu soalan? Okey, baik. Purata masa yang diambil untuk menjawab satu soalan. Okey, kita isikan tempat kosong ni. 8x kuasa 2 tambah 12xy bahagi dengan 4x. Okey, bagi 4x lah. Okey, jadi jawapan dia okey 8x kuasa 2 bagi 4x tinggal 2x. Okey, tambah okey 12xy ni bahagi dengan 4x tinggal 3y. Okey, 2x tambah 3y minit. Okey, selesai. Simple dia tu. Okey, nombor 2. Sebuah bilik yang berbentuk segi empat sama mempunyai luas 64H kuasa 2 tolak 64H tambah 16 meter kuasa 2. Lantai bilik itu ditutupi dengan jubin segi empat sama yang luasnya 2H tolak 1 meter kuasa 2. Hitung jumlah bilangan jubin yang diperlukan untuk menutupi lantai bilik itu. Okey, baik. Bilik itu luas dia ni. Lantai bilik itu tutupi jubin. Bilangan jubin. Okey, macam ni lah. Cikgu ringkaskan. Jumlah bilangan jubin. Cikgu suka buat ringkas. Okay. Jumlah bilangan jubin. JBJ. Kalau para pelajar nak tulis panjang, tulis lah. Okay, cikgu nak bagi panduan kat sini. JBJ sama dengan, okay. Luas bilik. Okay, LB. Luas bilik. Okay. Yang ni luas bilik bahagi dengan luas jubin. Luas jubin. LJ. Okay, luas bilik bagi luas jubin. Okay, lepas tu kita ambil lah nilai dia tu. Okay. 64 H kuasa 2 tolak 64 H tambah 16. Okay, bahagi dengan luas jubin tu 2H tolak 1. Okay. Buat kurungan macam ni. Okay, baik. Atas ni, kita buat pemfaktoran. Pemfaktoran berapa? Okey, baik. Tengok 64, negatif 64 dengan 16. Okey, pemfaktoran dia. Kita letakkan 16 dekat luar. Okey, faktor dia 16.
Okey. Lepas tu yang ni tinggal 16 darab 4. 41. Okey, tinggal 4. H kuasa 2 tolak 4 H tambah 1. Okey. 2H tolak 1. Okey, baik. Sekarang ni, yang atas ni, kita guna pemfaktoran. Okey. Guna mana-mana cara pun, nak guna pendaraban bersilang ke, nak guna yang lain-lain ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Contohlah kita guna pendaraban bersilang tu. Okey, 4H kuasa 2 kita tukar kepada 2H. Okey, 2H. Okey, pendaraban bersilang. 2H darab 2H dapat 4H kuasa 2. Okey. Macam yang ni tadilah, yang atas ni tadi. Okey, pendaraban bersilang apa semua kita dah sentuh tadi. Okey. Okey, baik. Lepas tu dia punya perkali bagi, kata faktor bagi 1 adalah okey. 1 darab 1 boleh, negatif 1 katakan negatif 1 sebab kat sini negatif kan, negatif 4H. Okey, baik. Kita letakkan negatif 1, negatif 1. Okey, 1 darab negatif 1 darab negatif 1 kita dapat positif 1. Sama dengan nilai ni. Okey, kita buat pendaraban silang. Buat pendaraban silang ni dapat jawapan kat sini bila kita tambah dapat tak negatif 4H. Okey, kita buat pendaraban silang. 2H darab negatif 1 dapat negatif 2H. 2H darab negatif 1 dapat negatif 2H. Okey, kalau kita tambah ni dapat tak negatif 4H. Okey, tambah dengan negatif jadi tolak. Negatif 2H tolak 2H. Hutang 2, hutang lagi 2. Jadi hutang 4H, negatif 4H. Jadi betul lah dapat ni. Jadi dia punya faktor kat sini. Sini akan jadi, okey, buat dua kurungan macam ni. Dia punya faktor akan jadi, okey, 2H sebelah kiri, 2H sebelah kanan. Okay, kita baca kiri ke kanan ni, 2H tolak 1. Bawah dia 2H tolak 1. Jadi dia akan jadi 2H tolak 1 kat 2H tolak 1 juga kat sini. Jadi yang atas tu akan jadi dua kurungan. Okay, kita tukar yang ni kepada dua kurungan tadi. Menggunakan kaedah pendaraban bersilang tadi. Jadi 2H tolak 1. 2H tolak 1. Okey, baik. Per dengan 2H tolak 1. Okey, nampak tak kat situ? Dia akan dapat sama. Jadi, okey, jangan ambil warna lain nak bagi nampak. Okey. 2H tolak 1 ni boleh bahagi dengan 2H tolak 1 kat bawah. Jadi tinggal jawapan dia 16 dalam kurungan 2H tolak 1. Okey, itu saja. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3. Luas permukaan sebuah kubus ialah 54L kuasa 2 tambah 36L tambah 6 Cm kuasa 2. Hitung panjang dalam Cm tepi kubus itu. Okey. Luas sama dengan panjang darab dengan tepi lah. Cikgu ringkaskan kat situ. Panjang dan luas. Okey, sekarang ni kubus. Kubus dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semua sekali. Okey, dia macam ni. Okey. Cikgu lukiskan dulu tengok. Nak bagi faham. Okey, kubus dia macam ni. Dia segi empat sama. Lepas tu dia ada macam ni. Permukaan dia tu ada. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi luas kubus ni. Okey, luas kubus. Okey. Sama dengan 6 darab panjang darab tepi dia ataupun lebar dia tu, tepi lah, kita buat T. Okey. Sekarang ni luas dia dah bagi. Okey, hitung panjang tepi kubus itu. Okey, panjang dengan tepi dia sama lah. Katakan kita anggap sebagai P juga. Jadi tepi ni P juga lah.
Okay. P darab P lah. Jadi 6 darab P, jadi 6 P kuasa 2 lah. Itu konsep yang kita kena faham. Soalan kebat kan ni. Okey, baik. Sama dengan, okey, 6 sama dengan 6 pula tiba-tiba. Okey, baik. Luas kubus tadi, dia dah bagi dah. Kat sini. Okey. 54 X kuasa 2 tambah 36 X tambah 6. Okay, jadi kat sini sama dengan 6P kuasa 2. Jadi, P kuasa 2 ni, P kuasa, betul ya? P kuasa 2 sama dengan, okey, yang ni bahagi dengan 6. Okey, kita ni bagi dengan 6. Okey, 54 bagi 6 tinggal 9 X kuasa 2. Okey. Ya, 54 bagi 6 dapat 9. Okey, 9 kuasa 2 tambah, okey, 36X bahagi dengan 6 tinggal 6X tambah, okey, 6 bahagi dengan 6 dengan 1. Okey, baik. Sampai macam ni, kita kena buat pemfaktoran untuk 9X kuasa 2 tambah 6X tambah 1 ni. Jadi, nak buat pendaraban bersilang pun boleh. Okey, contoh. Okey, pendaraban bersilang. Okey, 3X, 3X. Okey, kalau kita darab 3X, 3X ni dapat positif, dapat 9. Okey, 9X kuasa 2. Okey, 9X kuasa 2 dapat ni. Okey, lepas tu kita tengok faktor bagi 1 adalah positif 1, positif 1 katakan. Okey, kalau kita darab positif 1 darab positif 1 memang dapat 1 lah, positif 1. Cuba kita darab silang. Okey, darab silang. Okey, 3X darab positif 1 dapat positif 3X. Okey, 3X darab positif 1 dapat positif 3X. Okey, kalau kita tambah ni dapat tak? Kalau kata 6X ni. 3X tambah 6X, 3X tambah 3X dapat positif 6X. Okey. Bila dapat, betul lah dia punya faktor. Kita baca pada kiri ke kanan. Jadi faktor ni akan dapat. Okey. Jadi kita tulis kat sini. P kuasa 2 sama dengan, okey, kita tulis yang ni. 2 kurungan 3X tambah 1. Okey. 3X tambah 1, bawah pun 3X tambah 1. Dia cantik sikit. Okey, baik. Ni 3X tambah 1, 3X tambah 1. Jadi ada 2 kurungan kat sini. Itu untuk P kuasa 2. Okey. Jadi nak dapatkan P panjang dia. Okey. Jadi ambil 1 je lah. 3X tambah 1. Sebab 3X tambah 1 kalau darab 3X tambah 1 kuasa 2 kan. Okey. Macam inilah cikgu tulis. P kuasa 2 sama dengan yang ni tadi kan sama kan 3X tambah 1 darab 3X tambah 1 ni 3X tambah 1 kuasa 2 kan. Jadi kalau P saja buang kuasa 2 tu. Jadi tinggal 3X tambah 1. Soalan kebat. Okey, selesai. Jadi unit dia, okey, kita tulis 3X tolak 1 tambah 1 cm. Okey, akhirnya selesai kesemua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 2.2 tu, pemfaktoran di bawah bab yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Semoga dengan tunjuk ajar dan perkongsian cikgu ni, para pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan menguasai keseluruhan subtopik ini dengan baiklah. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.